Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang dihormati Fadil pengurusi majlis, pengurusi dan anggota kuasa Surau Putra Al-Amin, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah dan taufik Allah kita dapat meneruskan lagi kehidupan di atas dunia yang sementara ini, di saat kita sedang bersedia untuk memperbanyakkan bekalan kita ke akhirat. Kerana tidak ada manusia yang berjaya, yang selamat, kecuali manusia yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera. Dalam siri Kembara Iman, bagaimana nak menaikkan, menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, InsyaAllah pada kuliah kita pada kali ini saya pilih tuan-tuan boleh buka dalam suratul Hasyri, buka Al-Quran, ayat yang dibaca oleh imam kita pada pagi ini, iaitulah ayat 18 sehingga ke akhir surah. Kita cuba tadabbur secara ringkas surah Al-Hasyri, iaitulah surah yang ke-59, surah 59, bermula daripada ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat ini biasa kita dengar, sehingga ada orang tulis sebuah buku, ditulis Ayatul Maharib, ayat-ayat yang biasa didengari di mihrab-mihrab salat. Mana imam-imam suka baca ayat ini kerana dia ringkas tapi motivasinya sangat kuat. Kerana Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Jadi kalau kita dah fikir ke hari ini dah selesai, dah fikir yang semalam telah berlalu. Tetapi perginya hari semalam bukan bermakna selesai dah masalah kita, tidak. Kerana semalam yang pergi, tanggungjawab yang kita gunakan dalam perbincangan, dalam amalan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata orang, selesai tanggungjawab di atas dunia, tetapi kita dipertanggungjawabkan di akhirat dengan apa yang kita usahakan. Maka ayat ini kata, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu khabir, sangat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini kemudian dia mari satu demi satu ayat, sehinggalah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-21, kalaulah Quran ini turun ke atas bukit, nescaya bukit hancur, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Tetapi bila turun ke atas manusia, ada manusia yang hancur, ada manusia yang luluh hatinya bila baca ayat Quran. Ada orang yang baca Quran tak memberi kesan apa-apa, hatinya lebih keras daripada batu, fahiya asyaddu minal hijarah, lebih keras daripada batu yang pejal, maka itulah hati yang bermasalah. Kemudian ayat yang ke-22, huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, sehingga ke akhirnya. Jadi ayat ini disebut dengan nama Asmaullahi Al-Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, yang maha cantik, dan nama-nama Allah Ta'ala yang cukup untuk mengajar kita mengenali Allah Azza wa Jalla melalui nama yang tersebut. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, di dalam kata-kata para ulama yang menyebut kepada kita tentang kedudukan iman seorang manusia,
Seorang ulama yang bernama Alqamah bin Qais An-Nakhai, seorang ulama tabi'in, ahadu kibarit tabi'in, dan orang yang sangat mulia. Dia berkata kepada sahabat-sahabat dia, mari kita nazdad imanan, supaya kita sentiasa duduk untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah. Apa maksud ini? Seorang ulama nama dia Al-Imamul Auza'i. Auza'i ini seorang terkenal dengan nama Imam Ahlus Syam. Orang tanya dia, su'ila Auza'i anil iman, Tuan Syekh, apa dia maksud iman itu? Ayazidu, adakah dia bertambah? Qala na'am. Iman itu bertambah hatta yakunu kal jibal. Dia naik sampai besar bukit, maknanya subur dia, tinggi dia. Qila fayanqus, adakah dia berkurang? Qala na'am hatta la yabqa minhu syai'. Subhanallah. Dia kata kurang iman ni, menurun sampai peringkat tak tinggal apa. Maka menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian, setelah kita menyedari bahawa banyak terdapat kata-kata para ulama yang menyebut kepada kita tentang iman itu bertambah dan berkurang, yazidu wa yanqus. Jadi maka mereka mencari sebab-sebab. Apakah sebab yang boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang boleh menggilakkan iman kita? Di antara sebab yang pertama yang disebut oleh para ulama, iaitulah ta'allumul ilm nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu banyak, cuma yang menjadi persoalan kita, kenapa ilmu yang kita belajar seolah-olah macam tak belajar. Kita belajar ilmu tentang salat, fadilah salatul jamaah, kelebihan salat jamaah, tapi waktu nak salat kita tak ingat kepada hadis tu. Kita belajar ilmu tentang salatul nawafil, salat-salat sunat. Salat sunat qabliyah dengan ba'diyah pun ramai lagi yang terlepas. Mari masjid awal, tapi tak boleh masuk juga dalam masjid. Tama-tama hari Jumaat, Masya Allah, penuh di bawah pokok, tapi tak penuh dalam masjid. Awal dia pergi, mungkin dah keluar daripada pejabat 12.30 tu, ada dah di bawah pokok. Tapi kenapa, apa benda yang terhalang kita daripada nak duduk dalam masjid, nak berebut di saf depan, duduk di tepi mimbar yang kita confirm boleh dengar nasihat daripada imam? Maka itu dia panggil, kita kena cari punca dan sebab-sebab yang menghalang kita sedemikian. Kemudian Allah Ta'ala beri kepada kita lidah yang fasih, yang boleh bercakap. Sukar juga untuk kita nak baca Quran. Baca Quran kena, tapi nak baca tu susah. Masa tak ada, sibuk. Jadi inilah yang dikatakan persoalan-persoalan. Kita nak dapat ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu walaupun sedikit tapi memberi kesan dalam jiwa, maka itu ilmu yang menaikkan darjat seorang hamba Allah Ta'ala, menambahkan keimanan dia. Sebab tanpa ilmu, macam mana kita nak tahu benda ni benar ataupun tidak? Yang kedua, cara yang kedua untuk kita menaikkan iman kita, qiraatul Quran wa tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Jadi para jemaah sekalian, saya sangat suka untuk kemukakan kepada masyarakat, kepada para jemaah sekalian, kita tak usah duk sibuk dengan benda-benda lain yang ada atas dunia ini. Kalau kita disibukkan dengan kerja pejabat kita untuk mencari rezeki yang halal, untuk memakmurkan bumi ini dengan perkara yang baik, tetapi kita kena ambil ruang untuk kita berinteraksi dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana masyhur daripada kata-kata Sayyidina Uthman bin Affan, kalau benarlah kita sayang kepada Allah, tentulah kita suka mendengar kalam Allah. Kata-kata ini saya rasa berat untuk kita menerima. Uthman kata apa? Kalau kamu benar sayang kepada Allah, tentulah kamu akan suka mendengar kalam Allah. Jadi bila kita suka baca Quran, bermakna kita sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian baca satu. Yang kedua yang menjadi trust kepada kepahaman kita tentang Al-Quran, iaitulah tadabbur Al-Quran. Itu dipanggil tadabbur, mana kita teliti kepada makna. Contohnya saya nak para jemaah ambil ayat ini, ayat 18 hingga 24 dalam suratul Hasyr ini ditadabburkan. Jadi masa kita memang agak terhad,
Tuan-tuan boleh ambil tafsir Quran, baca tafsir yang ringkas, tapi kita boleh berfikir. Saya tak suruh tuan-tuan tafsir Quran, itu ulama yang boleh tafsir, tapi kita tadabbur ayat Quran. Contoh, tengok list ayat yang kita sebut. Allah Ta'ala peringatkan kepada kita untuk persiapan hari depan, masa depan. Kemudian Tuhan buat bandingan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tak sama orang duduk dalam syurga dengan orang duduk dalam neraka. Kemudian mari ayat, lau anzalna hazal Quran, kalau Quran ini turun di atas bukit, bukit akan pecah. Kemudian marilah pula yang keseluruhnya dia panggil asma'ullahil husna, huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Jadi kita ambil yang ketiga dalam bab menguatkan iman, iaitulah ma'rifatu asma' al-husna, mengetahui nama-nama Allah Ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kita hari ini nama Allah kita baca, alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik. Bukan sekat baca, kita beli lagi poster-poster lekat kat dinding. Di masjid, setengah masjid tulis daripada awal pintu sampai pusing satu masjid 99 nama Allah. Kita pergi jabat, waktu nak mula kerja, ada sebahagiannya mula dengan Asma'ul Husna. Itu satu benda yang sangat baik, satu perkara yang sangat menarik. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan juga Muslim, Nabi kata, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Itu bahasa Arab. Dia sebut 99, kemudian dia kuatkan lagi dengan istisna, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Nabi kata siapa dia hitung, kira, faham, orang ini masuk syurga. Jadi para ulama mengatakan bukan makna kira di sini hitung saja. Dalam ayat Quran ni berapa nama ada? Huwa Allah, Al-Maliku, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. Itu sudah banyak. Jadi bukan makna kita hitung satu persatu 99. Ana ada bergurau dengan masyarakat ni, kata kalaulah sakat ingat saja, tak tahu apa pun tak apa, tentulah yang masuk syurga dulu siapa dia? Saya masuk syurga dulu CD dengan kaset. Sebab dua ni ingat selalu. Nah, masuk dalam kereta panah berasak tengah hari, masuk dia CD Asma'ul Husna, bunyi wallahu allazi la ilaha illahu. Dan tetapi yang kita nak di sini iaitulah makna dia. Makna yang ada di sini, makna yang sebagaimana yang disebut oleh para ulama azza wa jalla. Kata al-Imam Abu Umar At-Talmanki rahimahullah taala, dia kata min tamamil ma'rifati bi asma'illahi husna, di antara kesempurnaan, tuan-tuan boleh tanda ini, kemudian carilah mana-mana ustaz yang boleh baca kitab Asma'ul Husna ini di tempat kita ini atau di mana-mana tempat, dan mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala yang menjadi kewajipan pada kita berdoa dengannya dan menghafalnya, iaitu sebagaimana yang kata Nabi SAW itu, iaitu al-ma'rifatu bil asma' was sifat, mengetahui nama-nama Allah Ta'ala. Jadi nama Allah Ta'ala tu ada 99 dalam hadis ini. Kalau nak kira nama dia banyak lagi, cuma yang disebut 99. Mana dalil kata lebih daripada itu? Dalilnya ketika Nabi kita berdoa. Ketika Nabi kita berdoa, Nabi kata fi masta'sartarihi fi ilmil ghaibi, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak. Aku minta ya Allah dengan namamu yang indah, sifatmu yang maha tinggi, dan semua nama yang engkau namakan dirimu sendiri. Jadi kita tak boleh nak namakan Allah Ta'ala pandai-pandai kita ya pergi reka dengan JPM lah. Nama Allah Ta'ala yang beri nama, dan juga Nabi SAW menamakan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata wa mimma sta'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, dengan nama-nama yang engkau simpan hanya engkau yang tahu. Jadi ini menunjukkan ada lagi nama lebih daripada 99. Maka nama-nama itu mengandungi faedah-faedah yang cukup besar, yang cukup banyak.
Maka siapa yang tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifat yang tersebut, lam yakun aliman, maka orang itu tidak dinamakan mengetahui nama-nama Allah Ta'ala, dan dia tidak mendapat faedah besar daripada menyebutnya. Kita tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, tapi makna tak tahu. Maka para ulama menyebut ahsaha, menghitung, mengira nama-nama Allah Ta'ala ini dengan 3 martabat. Tanda yang pertama, ihsa alfazha wa adadaha, iaitulah menghitung lafaz-lafaz dia dan bilangan. Kita ni kalau boleh hafal 99 tu pun cantik. Takut 99 tu dindingnya tu lah hafal. Dah beli poster tak kat dinding, kita tak baca-baca juga, rugi. Letak kat dinding tak apa, tapi baca. Letak kalau boleh ni meja kita sini, pejabat tak depan. Pagi-pagi duduk itu baca wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Itu peringkat tahap yang pertama. Martabat yang kedua, fahm ma'aniha, memahami makna-makna tersebut, wa madlulatiha, dan isi kandungan dia. Kalau kita kata al-malik, Allah Ta'ala ni pemerintah, raja, apa maksud di sini? Kemudian setiap makna itu sesuai dengan keadaan. Itu martabat yang ketiga, dia panggil doa. Kita berdoa dengan nama-nama Allah Ta'ala. Contohnya bila kita nak minta benda-benda, Allah marzuqni rizqan halala, ya Allah berilah kepada aku rezeki yang baik. Jadi akhir doa kita yang sesuai, kita kata apa? Innaka al-razzaq, engkaulah yang maha pemberi rezeki. Innaka ya rahman, engkaulah yang maha pengasih. Ya rahim, maha penyayang. Sesuai dengan dia. Tapi kalau kita ni dizalimi oleh orang, contohnya Yahudi mengganas di Palestin, ataupun puak-puak Bashar duduk mengganas di Syam, kita doa, ya Allah berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kita orang Islam di Syam, di Iraq, di Palestin. Ya Jabbar, ya Muntaqim, wahai Tuhan yang gagah perkasa, yang Tuhan yang ambil tindakan. Itu dia panggil setiap doa sesuai dengan nama-nama Allah Ta'ala, yang sesuai dengan permintaan kita. Maka kita ada 3 perkara: hitung, kenal nama Allah Ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang martabat yang kedua, memahami maknanya dan isi kandungannya. Yang ketiga, berdoa. Ini berdoa ni, kita buat doa dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah. Jadi banyak hari ni anda duk perhati tengok doa-doa yang kita ambil, yang kita baca, kadang-kadang tidak warid. Kita duk minta dengan nama-nama yang tidak warid daripada apa yang disebut. Jadi lebih baik kita terus je minta dengan Allah, dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, kerana ini di antara tempat yang mustajab doa. Kata di ulama hadis, maksud man ahsaha, siapa dia menghitung, siapa dia mengira, maksud dia apa dia? Yang dalam hadis itu, ai man hafizha, siapa dia hafal, jaga betul-betul nama ni, ingat sungguh-sungguh. Kita nak ingat, macam nak buat? Yang ada anak, yang ada cucu, ambil anak-anak yang duk belajar dekat pasti, dekat sekolah pra tu, sekolah apa ni, sekolah kanak-kanak, kan dia belajar hafal tu, pagi-pagi duduk baca tu. Mengapa sekali dengan dia? Kata atuk pun nak lawan juga cucu dah. Tu dia ambil nota cucu, baca sekali, hafal makna dia, itu lafaz dia yang pertama. Kemudian kita memahami makna, isi kandungan. Ada beberapa buku yang anda tengok yang menulis tentang Asma'ul Husna. Satu buku yang pendek, ringkas lah. Kalau tuan-tuan tak nak baca pun tengok dalam rakaman kita dalam YouTube, buku Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Jadi dalam buku tu saya dah baca Asma'ul Husna secara ringkas. Itu pun beberapa siri juga nak habis. Kemudian beriktikad kita berpegang dengan nama-nama ini, iaitulah nama Allah Azza wa Jalla, yang layak dengan Allah, yang sesuai dengan dia. Kemudian kita beribadat dengan dia. Maknanya kita boleh baca sebagaimana nama-nama Allah Ta'ala yang indah itu, maka orang ni akan masuk ke dalam syurga, sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kita nak buat nak simpulkan, di manakah mengetahui nama Allah Ta'ala dengan sifat Allah Ta'ala ini menjadi penguat iman.
menjadi salah satu daripada cara untuk nak menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi maka siapa dia mengetahui nama-nama tersebut dan memahaminya, maka terhasillah iman yang akan bertambah, kekuatan dan sabat teguh dia akan kuat. Jadi mengetahui usul nama-nama Allah Ta'ala merupakan aslul iman, asal kepada iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga orang pening sikit, dia kata kalau Tuhan tu satu, kenapa nama banyak? Dia masa tu saya kata soalan daripada orang pening. Jadi kalau dah banyak, kena banyak. Macam orang kafir dia kata, kenapa nama banyak ni? Kalau nama banyak, banyaklah Tuhan. Dia ingat macam dia punya pegangan. Maka di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang tokoh yang sangat hebat dalam dunia ilmu, dalam bidang hadisnya hebat, dalam bidang fiqahnya dia mazhab Syafi'i, dan juga dalam kitab majmu' dia telah menunjukkan dia ni seorang alim dalam bersemua mazhab. Dia panggil fiqh al-muqaran. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan banyak satu benda, banyak nama, menunjukkan ketinggian nama tersebut. Perkara itu. Allah Ta'ala ada 99 nama. Nabi ada berapa nama? Banyak nama Nabi. Cuma adalah orang tulis buku sampai 1000 nama dan sebagainya. Saya kata itu lebih. Kita ambil dalam hadis-hadis yang sahih aja, ada beberapa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pergi ke Mekah, Mekah ni berapa nama ada? Dalam Quran saja ada 10 nama. Tengok dalam buku yang saya tulis, Mekah Mukarramah Kelebihan Sejarah. Kita ambil nama-nama yang ada dalam Quran. Ada 10 nama Mekah. Mekah, Bakkah, Ummul Qura, Al-Haram Al-Makki, Al-Haram, Haraman Aminan, ada 10 nama. Madinah berapa nama? Banyak nama. Madinah, Taibah, Tabah. Jadi kata Imam Nawawi, banyaknya nama kepada satu perkara itu menunjukkan ketinggian darjat. Karena itulah kita bila dapat anak, kita sayang kepada anak kita, tulis panjang nama anak. Kalau yang perempuan tu ada Nur, Siti, apa-apa panjang, akhir sekali tak tahu nak panggil apa. Dah 10 nama ada. Jadi itu menunjukkan nama itu tinggi. Apabila kita ada darjat yang tersebut, maka para jemaah sekalian, mengetahui nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat yang mulia ini dalam kitabnya, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Ta'ala yang mutlak dalam semua segi. Kita nak apa? Ada semua. Bila orang ni rasa dia ni lemah, kita ada Allah Ta'ala yang qawi, Al-Matin. Bila orang ni gagah perkasa, kuat, dia kena ingat nama Allah Ta'ala Al-Jabbar, yang mengambil, yang gagah perkasa, Al-Muntaqim, yang mengambil tindakan. Jadi Al-Aziz. Jadi nama-nama ini seolah-olah kita ni ada break dekat situ. Bila nak buat benda ni, ini nama dia. Sama juga dengan sifat Allah Ta'ala. Kenapa bila kita belajar sifat Allah Ta'ala, di mana kepenghayatan kita dalam sifat? Tuan-tuan ingat belaka, kalau orang tanya sifat Allah ada berapa? Daripada kecil lagi kita belajar ada 20. Tapi kalau orang tanya, cuba kira 20, 1 sampai 20. Agak-agaknya ingat lagi ke nak masuk kelas fardu ain semula? Duk mikir dah. Saya bukan tak ingat ustaz, lupa ya. Dia jawab selalu dah terlupa ya, bukan tak ingat. Tapi dah terlupa dengan tak ingat sama ya tu. Jadi mana bila kita belajar nama, hari ni sebagaimana tuan-tuan duduk tengoklah, nama Allah Ta'ala tidak menjadi penghayatan, menjadi perdebatan. Itu masalah. Sifat Allah Ta'ala menjadi perdebatan, kita tidak menjadi penghayatan. Kalau sifat Allah Ta'ala ini dihayati, Allah Ta'ala maha mendengar, Sami'. Allah Ta'ala Al-Basir, yang melihat, memandang. Allah Ta'ala Alim, mengetahui. Cukup dah 3-4 sifat ni memadai dah untuk kita menjadi manusia yang baik. Cukup tak cukup? Cukup. Ni waktu kita nak mengumpat orang, kita tanya, ada orang belah? Ada, kita dua ya. Terus popek kata dah.
Kenapa kita terlupa masa tu Allah Ta'ala sami', Allah Ta'ala mendengar. Laqad sami' Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kenapa? Waktu kita nak buat apa-apa, contohnya ada orang nak bagi sumbangan, dia tak kata bagi rasuah, tak. Dia pun takut juga SPRM, dia bagi sumbangan. Kita nak bagi sumbangan, bos tak ada tak? Tak ada. Masuk ke bawah meja. Kenapa kita tak tengok masa tu Allah Ta'ala basir, Allah Ta'ala melihat? Jadi masalah hari ini bukan masalah tak tahu, masalah penghayatan. Menghayati nama-nama Allah Ta'ala yang indah ini, menghayati sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, akan menaikkan manusia itu darjat beriman sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Pasal itu saya kata dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala tak perlu menjadi perdebatan, perbalahan. Yang jadi bagaimana kita nak menghayati, nak pasak dalam jiwa kita, dalam anak-anak kita supaya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil khasyah, takut. Dia tuan-tuan tak usah duduk fikir banyak. Kadang-kadang kita duduk memikir dalam benda yang di luar kotak pemikiran. Allah Ta'ala ni laisa kamitsli syai', tak sama dengan orang, dengan makhluk. Tapi kita duduk mikir macam makhluk. Itu yang jadi rusak. Kita yakin tak yakin Allah Ta'ala maha mendengar? Semua yakin belakang. Daripada kecil lagi hafal kaunuhu sami'an. Allah Ta'ala dengar berapa bilion, berapa juta semasa makhluk ni bercakap. Berapa juta? Sekarang ni bilangan manusia atas dunia berapa? Tak ingat dah. Dia ingat Malaysia Malaysia pun 28 juta dah. Berapa? 6 bilion. Malaysia saja berapa? 20? 28? 30 dah. Raja orang Malaysia ni. Dah, baru ni 28 ni 30 dah. Naik. Baik. Dah kalau kita kata 6 bilion. Yang bercakap serentak ada tak 1 bilion? Semua yang bercakap Allah Ta'ala tahu tak tahu? Dengar ke tak dengar? Itulah Allah. Kalau kita nak kata macam mana Tuhan dengar? Itu salah. Bila tanya macam mana? Salah. Kerana itulah dalam masalah sifat Allah SWT yang Tuhan sebut dalam Quran, kita belajar, kita menghayati, jangan duduk menjadi masalah. Sebab Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Bila orang tanya Ibnu Abbas, ada riwayat kata tanya Sayyidina Ali, bila manusia ni berkumpul satu tempat di mahsyar, sayuhasibuhum, Allah Ta'ala akan hisap kita semua sekali. Hisap dalam satu masa. Orang tanya sahabat ni, kaifa yuhasibuhum, macam mana Tuhan nak kira serentak bilion orang masa tu? Sekarang ni 6 bilion. Bila kumpul akhir kiamat, semua keluar. Berapa banyak lagi ganda daripada zaman Adam sampai ke zaman akhir kiamat. Jawab di sahabat ni, dia kata kama yarzuquhum. Mudah pelik apa kan? Sekarang ni serentak orang makan banyak mana? Serentak orang makan. Kita duduk sini, orang duduk makan dah kat kedai. Sebagaimana Allah Ta'ala nak hisap kamu, begitulah apabila Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita. Jadi pelik apa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kerana itulah sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala dipelajari dan dihayati. Jangan kita buat dia sebagai satu perkara yang menjadi polemik yang tak habis-habis, tapi sampai peringkat penghayatan kita tidak ada. Jadi beberapa faedah yang kita ringkaskan dalam perbincangan kita ini. Faedah yang pertama, mengetahui nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi darjatnya. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan Allah. Kata di para ulama, mulianya satu ilmu, mulianya satu majlis apabila kita bincang dengan perkara yang mulia. Jadi kita bincang tentang Allah, tentang Rasul, tentang Al-Quran, tentang agama, itu dia panggil majlis yang mulia. Yang kedua, ma'rifatullahi ta'ala, mengetahui nama-nama Allah, mengenali Allah Azza wa Jalla, itu membawa kita kepada mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala, khasyah, takut dan gerun kepada Allah Azza wa Jalla, serta raja, mengharapkan pahala, dan ikhlas beramal kerana Allah. Bila kita tahu semua yang kita buat ni Allah Ta'ala tahu, perlukah lagi kita suruh manusia tahu? Itu masalah. Yang saya bimbang hari ini, fitnah zaman moden hari ini. Tuan-tuan tengok dalam satu forum yang saya buat 2 hari 3 hari lepas, tajuk dia fitnah cyber kepada umat Islam. Dahsyat.
Dulu kalau orang ibadat, tak ada tunjuk-tunjuk dia ibadat ni, ibadat kerana Allah Ta'ala. Sekarang ni dia tengah berdoa, sebelah tangan doa, sebelah selfie depan Kaabah kan. Lepas tu post, oh ni depan Kaabah ni doa. Kamu nak cerita dengan siapa? Mu minta doa dengan siapa? Dengan Allah. Apa yang perlu nak beritahu kepada makhluk? Itu masalah kita. Memang masalah, saya tak tahu lah. Masalah ni masalah apa ni, kita sendiri bermasalah ataupun termasuk dalam masalah mental umat Islam hari ni, yang terlalu kegilaan kita nak tunjuk segala benda kepada orang, maka itu dia ada masalah. Jadi bila kita kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah tahu. Allah Ta'ala sudah apa ni, sudah mengetahui apa yang kita buat. Jadi ikhlas tu akan naik darjat. Tak payah orang tahu, Tuhan dah tahu semua. Tak payah orang tahu, Tuhan tahu. Pada tu saya tengok berbeza-beza orang. Ada sebahagian tu terpaksa memberitahu. Contohnya syarikat ni dia bagi sumbangan. Jadi oleh takut orang kata syarikat dia bakhil lah, duk perlu duit saja tak bagi, mungkin dia perlu untuk dia memaklumkan, tapi bukan nak bangga-banggakan. Yang ketiga, mengetahui Allah Ta'ala mencipta, Al-Khaliq, pencipta manusia, pencipta makhluk ini, liya'rifuhu wa ya'budu, untuk kita kenal dan kita sembah Allah. Kita biar jelas, kita sembah Allah Azza wa Jalla. Allah mana? Kerana itu bila timbul isu berebut nak tulis kalimah Allah, orang bukan Islam menuntut dia nak tulis juga ALLAH, nak kalimah. Kita tanya dia, Allah mana yang kamu nak tu? Kalau dia kata Allah yang ada anak, yang ada isteri, ada Aisyah, yang ada Maryam, kita kata itu bukan Allah, itu Tuhan kamu. Tapi buat apa nak tulis Allahnya? Allah ni yang kita baca dalam ayat kita ni, huwallahu allazi la ilaha illahu, itu Allah. Berebut nak tulisan. Sebab tu saya ulas ketika itu, saya mengatakan mereka berebut, bukan berebut Tuhan, berebut tulisan. Berebut tulisan. Allah Ta'ala dia tak, kalau dia iktiraf Allah Ta'ala, dia kena beriman. Pasal tu kita kata, kamu nak tulis Allah boleh, tapi dengan syarat kamu beriman dengan Allah. Mana Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Mana Isa anak dia nya? Isa sendiri mengatakan, inni abdullah ataniyal kitab, aku ni hamba Allah Ta'ala. Tapi dia salah dengar. Orangnya otak nak marah sangat kepada orang, bila dia dengar ayat orang pun salah. Isa kata inni abdullah, aku ni hamba Allah. Dia pergi dengar inni ibnullah, aku ni anak Tuhan. Tabik selalu. Nah, itu masalah. Jadi mengetahui Allah Ta'ala untuk kita mengetahui dia, mengenali dan kita sembah Allah Ta'ala. Yang ketiga, anna ahada arkanil iman, salah satu daripada rukun iman yang paling afdal, yang paling tinggi darjat, al-imanu billah, beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, annal ilma bihi ta'ala, mengetahui Allah Ta'ala itu merupakan asal bagi segala sesuatu perbincangan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan kata fa'lam, mu kena tahu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Imam Bukhari dalam fiqh Bukhari, dia telah letak satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu sebelum berkata-kata, sebelum beramal. Letak ilmu dulu. Jadi kita hari ni masalah kita amal dulu, la ilaha illallah, kuat juga. Kadang-kadang sampai gia 5 naik dah. Rumah dah lah kawan tu baru sudah mati, Allahu Akbar, pergi duk goyang rumah orang tu. Kalau di kampung bimbang kita, gia 5 naik, tapi faham ke tak mana dia? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maka ini yang satu besar. Saya teringat satu cerita Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala ketika dia nak mati. Cerita ni sangat menarik tuan-tuan, di antara tanda husnul khatimah. Bila nak mati, dia ni ulama besar, pakar dalam bidah hadis, orang mari. Jadi ulama-ulama lain kata, takkanlah kita tak nak amal dengan sunnah? Kan Nabi kita sebut, man kana akhiru kalami, siapa dia akhir ucapan dia la ilaha illallah, masuk syurga. Dalam hadis lain kata, laqinu mautakum la ilaha illallah, ajar orang nak mati kita tu la ilaha illallah. Takkan kita nak ajar tak syekh besar ni? Syekh Kabir dia nak ajar macam mana? Jadi jawab di ulama-ulama lain, tak usah ajar, kita main cara cerdik, cara intelek, kita kata. Dia ada orang duduk dekat dia 2-3 orang,
baca sanad hadis. Sanad dia sendiri lah yang dia riwayat. Qala fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca sanad ni, syekh tu terus jawab. Dia sambung hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Senyap. Orang tengok dia sudah mati, dia tak sempat nak habis kalimah terakhir dakhalal jannah. Semua orang menangis, seolah-olah terjawablah. Aku nak jawab, akhir dah kalimah aku ni la ilaha illallah, kita jumpa dalam syurga. Subhanallah. Allah Ta'ala beri mangkab, beri kelebihan yang begitu besar. Bagaimana orang yang selalu duduk main hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala beri. Di saat akhir nak mati, sempat lagi dia orang baca sanad, dia sambung hadis tu, berhenti di betul-betul di kalimah la ilaha illallah. Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengenali nama-nama Allah Ta'ala yang indah, sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha mulia, Allah Ta'ala beri kepada kita husnul khatimah, memantapkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab iman tu naik kurang. Dalam hadis kata, innal iman la yakhluq. Iman itu akan berlaku pudar. Macam pakaian kita lama-lama pudar, hilang warna. Kama yakhluqus thawb, sebagaimana kain itu turun dia punya warna. Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Kamu mintalah dengan Allah Ta'ala supaya memperbarui iman dalam dada kita. Minta dengan Allah Ta'ala sentiasa. Apa yang kita nak minta? Ni. Pasal itulah saya tengok banyak imam-imam, saya tak tahu imam kita di sini mungkin dia dengar ayat ni sedap, tapi imam-imam yang Arab memang bila dia baca ayat ni, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun, kita nampak ada yang menangis ketika baca ayat Quran ini, sebab dia menyebut tentang persiapan kita menghadapi kematian dan persiapan kita untuk mengenali Allah Azza wa Jalla. Orang yang selalu baca nama Allah Ta'ala, orang yang selalu sebut nama Nabi SAW, apa yang kita nak harapkan di saat mati dia? Tengok Abu Zur'ah, Allah Ta'ala beri kemuliaan yang sangat tinggi pada dia, sehingga sampai dia riwayat balik hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kata dia cerita, rawi cerita ni, sampai la ilaha illallah dia berterusnya. Maknanya malaikat duk tunggu sampai situ, nyawa dia tercabut. Dia tak sempat nak habiskan dakhalal jannah. Maknanya ayat itu menunjukkan dia dah sudah masuk dalam syurga, insya-Allah Ta'ala. Jadi ulama-ulama yang besar, orang-orang yang saleh, yang mulut dia basah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, itulah akhir kalimah dia. Jadi kita hari ini duduk di atas landasan mana? Landasan banyak menyebut nama Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan khitamkan akhir penghayatan kita, akhir hidup kita atas dunia ni dengan husnul khatimah. Tapi kalau hari, pagi, petang, siang, malam duduk kutuk orang, duduk mengumpat orang, duduk maki orang, apa yang kita nak harap di akhir kalimah kita? Itulah yang kita rasa sangat penting. Tambahlah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan meningkatkan kefahaman kita tentang Allah, tentang Al-Quranul Karim, tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Dan banyak lagi lah beberapa perkara yang terdapat untuk kita tingkatkan iman kita, iaitulah kemudian kita ta'ammul, kita baca tengok sirah Nabi SAW, bagaimana keadaan Nabi. Kemudian kita tengok kepada keindahan Islam itu sendiri, dan kita lihat juga kepada nama-nama orang-orang yang hebat di kalangan dunia Islam ini. Mudah-mudahan kita dapat inspirasi daripada mereka, daripada ibadat mereka, dan kita berusahalah untuk menambahkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang diperkatakan yang ada faedahnya pada pagi yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.